Dapatkan hadiah wang tunai terkumpul RM10,000 Malaysia sepanjang siaran langsung bersama kami mengikut terma dan syarat. Kita jumpa nanti. Anda mesti pernah dengar kan? Ubat ni punca sakit buah pinggang. Anda percaya ke? Nanti dulu. Jangan mudah percaya dan berkongsi benda tak pasti. Mari kita bongkar cerita sebenar punca buah pinggang rosak bersama saya hari Selasa ini 15 hari bulan 12 2020 jam 2.30 hingga 3.30 petang. Seperti biasa, jangan lupa kongsikan video live Selangor 3W dari page Selangor 3W untuk menangi hadiah wang tunai daripada kami. Set diary anda, kita jumpa nanti. Bertemu kembali berentasan berita edisi 786 bersama saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama. Titah Sultan Nazrin bukan terbatas di Perak sahaja. Islam larang monopoli sumber air. Simpan aset sakit bukan tanda selamatkan Islam. PAS derhaka minta jawatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mungkin ada yang lupa bahawa Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah adalah timbalan Yang di-Pertuan Agong Malaysia. Justru tepat sekali jika kita menyimpulkan bahawa titah baginda berhubung sikap dan tanggungjawab wakil rakyat bukan terhad untuk ahli Dewan Undangan Negeri Perak sahaja, tetapi juga mereka yang dipilih di peringkat persekutuan. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kenyataannya mengambil maklum dan menjunjung tinggi titah Sultan Nazrin yang mengandungi amaran berhubung salah guna kuasa, rasuah dan pencaturan elit politik. Saya fikir bahawa ia tidak hanya terbatas pada situasi politik di Perak, malah di peringkat persekutuan juga. Saya berpandangan bahawa reformasi institusi harus segera digerakkan bagi memungkinkan sebuah tata kelola yang baik dan bertanggungjawab serta tidak mengkhianati amanah dan mengabaikan kepentingan rakyat, ujar Presiden keadilan itu. Walaupun Anwar tidak menyebut sikap biadab pimpinan PAS Perak terhadap institusi Istana Perak, beliau secara tidak langsung membidas perbuatan tersebut. Kita juga harus dengan tegas menolak amalan kerendahan akal budi dan adab budaya termasuk terhadap Tuanku Sultan Perak, katanya. Anwar juga menyokong titah Sultan Nazrin yang mengingatkan supaya pemimpin tidak menawarkan sogokan atau ugutan untuk membina kekuatan diri. Menjunjung kasih titah Tuanku Sultan Perak agar negara ini harus kembali ke landasan serta garis besar perjuangan dan mengembalikan keabsahan dan segera menghentikan imej serta gelagat ahli politik yang rakus dan tamak halauba, tegas Ketua Pembangkang itu. Terdahulu ketika istiadat pelantikan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Perak, Datuk Syarani Muhammad sebagai Menteri Besar Negeri itu yang ketiga, Sultan Nazrin bertitah secara sinis terhadap sejarah baharu itu tidak pernah berlaku dalam sesuatu penggal Dewan Undangan Negeri. Tetapi perkara ini bukanlah sejarah yang mahu dibanggakan. Perkara yang berlaku akan tercatat dalam sejarah sebagai cerminan kegagalan dan bukannya kejayaan titah baginda. Menurut Sultan Nazrin, sifat sebenar seseorang akan terselah ketika seseorang itu mendapat jawatan sehingga yang hitam menjadi putih dan sebaliknya. Setelah berkuasa, kekayaan dan harta melenyapkan budaya kesederhanaan dan merendah diri. Di sebaliknya menjelma sifat sombong dan gelagat bongkak. Perubahan sifat dan pertukaran watak lebih cepat berlaku apabila seseorang insan mula dikelilingi oleh orang-orang yang tamak, berkepentingan sendiri, bermuka-muka, membisikkan kata-kata pujian dengan niat tersirat lalu menyalahgunakan hubungan dengan pemimpin titah baginda. Baginda juga mengingatkan bahawa kuasa yang dipinjamkan oleh Allah hendaklah diterima sebagai tanggungjawab kerana mereka akan diadili di akhirat kelak. Doa rakyat yang merasakan diri mereka teraniaya tidak ada dinding untuk dimakbulkan ilahi. Janganlah rakyat dianiaya kerana dipengaruhi emosi berdendam dan pemikiran politik yang jumut. Titah baginda jelas. Timbalan Yang di-Pertuan Agong tidak berkenan dengan sikap pemimpin yang jumut, tamak, korup,
menyalahgunakan kuasa dan tidak berhenti-henti berebut jawatan dalam suasana rakyat sedang menderita. Amanah menerusi Naib Presidennya Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof turut bersetuju dengan titah Tuanku Sultan Nazrin bahawa punca penyakit di kalangan setengah ahli legislatif negeri dan persekutuan ialah amalan penggunaan wang ringgit dalam meraih sesuatu sokongan. Baginda telah meletakkan piawaian politik yang berhikmah dalam melahirkan kestabilan dan menegaskan bahawa rasuah politik akan menjejaskan pentadbiran yang sepatutnya berkhidmat untuk kepentingan rakyat. Usaha ke arah aspirasi Tuanku mewakili hasrat rakyat yang dah mula muak dengan politik wang dan kedudukan untuk membeli satu kesetiaan akhirnya menjejaskan kepentingan menyelami penderitaan rakyat, ujar Mujahid dalam satu kenyataan. Hakikatnya yang kini mempermainkan institusi istana, menderhaka kepada raja dan rakyat yang membayar gaji adalah gerombolan tebuk atap yang tidak menghormati mandat rakyat. Berhentilah menjaja naratif kononnya berkhidmat demi masa depan agama, bangsa dan negara. Rakyat nampak dengan jelas betapa hipokritnya para pemimpin ini yang dahulu berteriak untuk menjaga institusi Raja-Raja Melayu, agama dan bangsa. Mereka sebenarnya hanya terliurkan ghanimah yang didapati menerusi kuasa politik sahaja. Biro Undang-Undang Kanun Parti Amanah Negara Amanah memandang berat kenyataan Menteri Besar Kedah Tuan Haji Muhammad Sanusi Muhammad Noor bahawa Kerajaan Negeri Kedah berhak menyekat dan mengubah aliran Sungai Muda di negeri berkenaan. Kenyataan tersebut dibuat berikutan tuntutan Negeri Kedah supaya Kerajaan Negeri Pulau Pinang membayar caj air mentah sebanyak RM50 juta setahun. Kenyataan itu juga disokong oleh Lembaga Sumber Air Negeri Kedah LSANK dan Pesuruhjaya PAS Kedah Ustaz Ahmad Yahya yang mempersoalkan status halal penggunaan air itu oleh Negeri Pulau Pinang, ujar Kanun dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Pengerusi Kanun Amanah Dr. Zulkarnain Luqman. Menurut Kanun, sebarang sekatan air oleh Kerajaan Negeri Kedah terhadap Pulau Pinang adalah tidak berperlembagaan dan tidak mengikut undang-undang. Air adalah sumber asas kehidupan bagi semua makhluk di atas muka bumi. Islam sendiri melarang sesiapa pun memonopoli sumber air sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Muslim berkongsi dalam 3 perkara iaitu air, padang ragut dan api, jelasnya. Kanun menegaskan hak kepada air itu adalah termaktub di bawah perkara 5/1 Perlembagaan Persekutuan. Tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Dalam kes Tan Teck Seng, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan dan Anor 1996, 1 MLRA 186, 1996, 1 MLJ 261 telah diputuskan bahawa right to life itu adalah termasuk juga right to livelihood, hak untuk kehidupan teratur. Ujar Kanun, bidang kuasa pengurusan air terletak dalam bidang kuasa negeri dan persekutuan selaras dengan kehendak Akta Perkhidmatan Industri Air 2016 Akta 655 berkaitan kuasa eksekutif persekutuan dalam hal sistem dan perkhidmatan bekalan air. Justru Kanun berharap supaya Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah tidak bertindak melampaui batas undang-undang termasuk dengan menyuruh orang-orang kampung untuk membelat aliran Sungai Muda. Kanun turut menyeru Menteri Besar untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenar kerana air adalah sumber kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah kepada semua makhluk di atas muka bumi. Sebarang tindakan menyekat sumber air itu kepada negeri Pulau Pinang akan mendatangkan akibat buruk kepada rakyat Pulau Pinang termasuklah kepada orang-orang PAS sendiri dan ini akan bertentangan dengan prinsip rahmatan lil alamin. Pihak Kanun juga melahirkan kehairanan dengan sikap Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang juga timbalan Presiden PAS yang berdiam diri walaupun isu ini hangat diperbincangkan sama ada di media perdana maupun di media sosial. Sewajarnya kementerian mengambil langkah-langkah yang lebih tegas berkaitan isu ini selaras dengan Dasar Sumber Air Negara 2010-2050 yang antara lain menyatakan bahawa air untuk rakyat semua mempunyai akses kepada air yang selamat, mencukupi dan termampu untuk tujuan bekalan, kebersihan dan sanitasi. Tindakan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah ini jelas adalah tidak selaras dengan dasar kementerian.
Jikapun wujud tanggungjawab bersama untuk menjaga sumber air itu, maka ianya hendaklah diselesaikan menurut undang-undang yang dikanunkan dan bukan dengan sesuka hati mengikut hawa nafsu semata-mata. Kanun juga mengajak kita bertadabbur pesanan Allah Ta'ala yang mengingatkan kita semua tentang kisah dua pemilik kebun. Seorang berbangga takabur dengan kelebihan kebunnya dan seorang lagi bertawaduk. Akhirnya, kebun sang takabur itu musnah dan sumber air dalam kebunnya hilang. Di hujung kenyataannya, kanun berkongsi terjemahan Surah Al-Kahfi ayat 40 hingga 41 yang bermaksud, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu hingga kebun itu menjadi tanah yang licin atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi. Surah Al-Kahfi ayat 40-41. Untuk rekod, sebanyak 568 kawasan di 11 daerah negeri Kedah dikesan berisiko mengalami banjir ketika tempoh monsun timur laut. Demikian kata penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Kedah, Muhammadul Ihsan Muhammad Zain 23 November lalu, lapor Harian Metro. Itu belum lagi jika Menteri Besar Kedah mengubah laluan air Sungai Muda untuk menyekatnya daripada mengalir ke laut melalui wilayah di sebelah Pulau Pinang. Kita tidak dapat bayangkan bencana alam sekitar yang mungkin berlaku seperti yang sudah diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua Pemuda PAS Malaysia Khairul Nizam Khairuddin ingat mengurus tabung haji itu seperti mengurus harta benda PAS, misalnya akhbar harakah. Mudah sahaja menyuruh pihak pengurusannya meletakkan jawatan. Dewan Pemuda PAS Malaysia ingin menyatakan kekesalan kami kepada pihak pengurusan tertinggi Lembaga Tabung Haji yang seringkali mengheret tabung haji kepada isu-isu yang sering berlaku pada zaman Pakatan Harapan. Sekiranya pengurusan tertinggi tabung haji tidak mampu untuk mengurus tabung haji seperti mana aspirasi Kerajaan Perikatan Nasional, kami mencadangkan agar pihak tertinggi tabung haji meletakkan jawatan secara terhormat, kata Khairil dalam satu kenyataan. Gesan itu ekoran isu penjualan aset tanah ladang kelapa sawit di Sarawak milik anak syarikat Tabung Haji Plantation Berhad THP iaitu Bumi Suria Venture Sdn Berhad BSV dan Maju Warisan Mas Sdn Berhad MWM kepada syarikat Bukan Bumi Putra Tembakau Plantation Sdn Berhad. Penjualan tersebut diluluskan oleh Unit Perancang Ekonomi UPEN, Jabatan Perdana Menteri JPM dengan harga RM170 juta melalui sepucuk surat bertarikh 24 November 2020. Tarikh tersebut ialah 8 bulan selepas kerajaan Tebuk Atap ditubuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan rakan sengkokolnya Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang dan bekas Timbalan Presiden Keadilan Datuk Azmin Ali. UPEN di bawah JPN. Menteri Ekonomi ialah Datuk Seri Mustafa Mohamad. Sementara itu, Menteri Agama ialah Datuk Seri Zulkifli Mohamad. Kedua mereka kemudian menarik balik kelulusan tersebut pada 8 Disember 2020. Kenapa Khairul Nizam selepas 8 bulan Jabatan Perdana Menteri dikuasai mereka masih meracau menyalahkan Pakatan Harapan? Mengulas mengenainya, bekas Menteri Agama di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata, keputusan penarikan balik itu adalah politik semata-mata. Jelasnya politik sebab UPEN pada 24 November membuat keputusan cara profesional. Bila Ahli Parlimen UMNO tekan dan Ketua Pemuda UMNO asak, keputusan dalam 14 hari ditarik balik. Memang politik, kata Mujahid kepada Jom Channel. Sebelum ini, Mujahid menegaskan pendekatan pasukan baharu tabung haji ialah dengan memindahkan aset sakit tabung haji yang bernilai RM10 bilion kepada urus harta jemaah Sdn Berhad UJSB yang akan menerbitkan sukuk khas untuk langganan tabung haji. Sejarah akan merekodkan betapa pada tahun 2018 hingga 2020 Kerajaan Pakatan Harapan dengan komitmen hampir RM27.5 bilion telah berjaya memulihkan tabung haji dari pendarahan yang berterusan dan bersedia seterusnya untuk kelestarian dan pertumbuhan lebih baik. Semua ini dibuat atas komitmen menjaga nama baik institusi Islam dari dirosakkan oleh kepimpinan tabung haji dan menteri yang tidak bertanggungjawab sebelum ini, ujarnya. Menurut Mujahid, menerusi usaha UJSB, tabung haji berjaya menutup jurang defisit RM10 bilion dan melanggan sukuk diterbitkan oleh UJSB bagi menjana untung untuk mengimbangi kerugiannya selama ini. Ini satu deal yang terbaik yang termeterai untuk menyelamatkan institusi umat Islam di Malaysia dan diiktiraf dunia.
Seterusnya, beliau membandingkan UJSB dengan dana harta yang pulangannya hanya 60% sejak 1998 ia ditubuhkan. Tetapi kerajaan berjaya menyelesaikan masalah NPL, iaitu Non-Performing Loan, yang dihadapi oleh institusi perbankan semasa krisis keuangan 1997. Saya telah berdebat dengan mantan pengerusi tabung haji, Datuk Seri Aziz Rahim, dan ternyata beliau gagal membuktikan saya telah menjual tabung haji dan meletakkan tabung haji dalam risiko tinggi. Saya telah membuktikan kecurangan yang berlaku dan ketidakpatuhan pentadbiran korporat yang betul. Hakikat pahit bagi kelompok ini ialah melihat tabung haji kembali pulih bidasnya. Betulkah PAS dan Perikatan Nasional selamatkan Islam? Peruntukan untuk sekolah pondok dan tahfiz Kerajaan Perikatan Nasional cuma RM29 juta berbanding Kerajaan Pakatan Harapan RM100 juta. Ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan yang diperintah PAS pula naik gaji antara RM3,000 hingga RM5,000 yang dibayar mulai Januari 2020 dalam suasana rakyat negeri itu yang majoriti beragama Islam sedang kesusahan akibat COVID-19. Jadi siapa yang lebih prihatin untuk selamatkan Islam? Dalam pada sibuk, kononnya lebih bijak daripada pasukan pengurusan tabung haji. Hutang harakah sudah selesai ke belum? Janganlah hanya kuat berkokok sedangkan ekor bergelumang tahi. Mula-mula pimpinan PAS bertegas bahawa mereka tidak derhaka. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, parti itu akur terhadap keputusan Sultan Perak Sultan Muizzuddin Shah mengenai lantikan Exco baharu kerajaan negeri itu. Kerana yakin kestabilan kerajaan adalah keutamaan tuanku, katanya pada satu kenyataan yang dipetik Malaysia kini. Kononnya apa yang berlaku ialah salah faham dan silap maklumat. Tidak timbul soal derhaka atau tidak, kerana sesuatu kemelut politik harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya sesuatu juzuk untuk membuat penilaian, katanya. Terdahulu Menteri Besar Perak yang baharu, Datuk Sakrani Mohamad berkata lantikan Ahli Dewan Undangan Negeri daripada PAS sebagai Exco Kerajaan Negeri bergantung kepada perkenan Sultan Perak. PAS kehilangan jawatan Exco Perak selepas tidak mendengar nasihat yang betul, kata Datuk Seri Muhammad Anwar Zaini, jurucakap Istana Perak. The price for not listening to the right advice, harga kerana tidak mendengar nasihat yang betul, tulis Datuk Seri Muhammad Anwar Zaini, jurucakap Istana Perak menerusi Facebook beliau ketika mengulas berita PAS mungkin hilang jawatan Exco Perak selepas ingkar perintah Sultan Perak agar menghadap baginda. Selepas menyedari kesan dari tindakan mereka itu iaitu tidak mendapat jawatan Exco Perak, semalam ketiga-tiga adun PAS itu mengutus surat memohon ampun daripada baginda. 3 ahli Dewan Undangan Negeri PAS Perak itu menzahirkan permohonan ampun kerana ingkar pada Selasa lalu walaupun telah mendapat titah untuk menghadap. Mereka ialah Razman Zakaria, ahli Dewan Undangan Negeri Gunung Semanggol yang juga Pesuruhjaya PAS Negeri Perak, ahli Dewan Undangan Negeri Selama Muhammad Akmal Kamarudin dan ahli Dewan Undangan Negeri Kubu Gajah Muhammad Khalil Yahya. Razman berkata keputusan berkenaan diambil atas arahan pucuk kepimpinan parti. Sementara itu, Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang dilaporkan berkata bahawa permohonannya untuk menghadap Sultan Nazrin telah diperkenan baginda. Namun tarikh beliau dibenarkan menghadap Sultan Perak itu tidak boleh didedahkan. Apa alasan yang diberi PAS kerana tidak muncul di istana pada 8 Disember lalu? Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan berkata PAS sentiasa memastikan selayaknya sebarang urusan yang berkaitan dengannya perlu ditekuni dengan penuh teliti dan beradab. Adapun dalam hal kehadiran ke Istana Perak, disebabkan PAS tidak mahu terkhilaf dalam membuat keputusan terutama jika ianya bersabit dengan titah Duli Yang Maha Mulia Sultan, maka PAS mengarahkan semua ahli Dewan Undangan Negeri PAS untuk hadir ke istana setelah menerima titah menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Perak, ujarnya dalam satu kenyataan di Harakah Daily. Kenyataan itu sedikit pun tidak menunjukkan kekesalan kerana menderhaka titah Sultan Nazrin agar menghadap baginda bagi membincangkan kemelut politik yang menimpa negeri itu. Setelah mendengar khabar kemungkinan PAS kehilangan jawatan Exco Kerajaan Negeri, mereka pun terhegeh-hegeh memohon untuk menghadap Sultan Perak. Begitulah tindak tanduk parti yang sering berteriak Islam, Melayu dan institusi beraja terancam. Mereka meletakkan pemimpin PAS Pusat mengatasi titah Sultan Nazrin dengan tidak hadir walaupun sudah dipanggil menghadap. Berhentilah memperbodohkan rakyat. Kami sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Assalamualaikum dan salam sejahtera.